Nik, cepat dah Nik. Tengah. Aduh. Wonder Sweet Iman tak join bayar lagi ke? Kat mana Dia dah tengah share? request Kak. Dia tengah request. Oh dah. Dia dah request. Dah kat mana share request lagi sekali? Okey. Kat mana hantar request dekat Abang Dukun? Kau kena ke belakang sikit. Okey. Okey. Alright, apa khabar? Tetamu misteri lagi seorang tak masuk-masuk lagi. Tu dah masuk. Wah. Perempuan kat atas, lelaki kat bawah. Testing, dengar. Okey, dengar. Alright. Awak tak kuat Tak best lah pakai live ni. Selalu pakai Zoom. Suara Abang Dukun monopoli semua. Oh ya ke? Suara dia yang paling kuat. Oh ya ke? Okay. So let's do this. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan, for those yang ada minyak, sila gunakan minyak anda. Saya sebab yang ada kat sebelah saya Citrus Fresh. White label Vitality. So, kami sama dua orang. Clarity. Tengok. Kak Mona dah titik dah. Secret Friend. Kami Glen Clarity Kak. Sejak hari tu kami buat dua orang tu. Dia punya insting tu sama. Sejak kami buat dua orang tu cik. Okay, Dukun tak bawa minyak, Dukun bawa my EDC. Saya Kak Suhaili cakap, suara Pak Dukun kuat. Oh, dia bawa dia punya EDC. Alright. Okay. Kuat sangat ke suara? Sangat kuat Bang Dukun. Oh ya ke? Ya. Okay, so jelas ke kuat? Pasal kalau kuat sangat then dia jelas kuat. Tapi dia, sangat kuat. Macam jelas. Suara I yang selalu Halilintar tu cakap kat sayang tu. Dia macam tu. Saya cuba cakap lagi. Cakap testing. Hello sayang, cuba testing. Test. Sama kuat, tak boleh reduce lah mic dia tu punya volume. Okay, sekejap Then tak payah pakai mic lah. Tak payah. Test. Okay, cuba saya cakap. Testing. Too slow. Too slow sangat pula kan? Saya pakai je lah mic tu. Pakai, tapi Abang Dukun tak ada setting ke? Tak ada setting. Saya pakai mic tu jangan dekat dengan mulut sangat. Jom sikit. Habis tak dekat dengan mulut, dekat dengan telinga. Cuba cakap. Dia testing. Saya tengok. Testing. Better. Okay, so suara I just reduce my voice je. Okay. Abang Dukun reduce. Okay. Waalaikumsalam Miss Hazim. Mona salam daripada Clementi. Alright. Okay. Without further dari Clementi. Kita nak bincangkan Pak Dukun akan berkongsi. Yang kami yang lain-lain ni kepoci. Tajuk pada malam ni, tajuk live. Nik, apa tajuk live kita malam ni? Dehydration dan dehidrasi dan kesannya. Okey. Silakan Pak Dukun, kalau siapa ada apa-apa soalan, sila tanya. Nik, malam ni ada pop quiz ke tak ada? Nik lagging. Nik lagging. Okey. Tak apa, kita tunggu dia jawab nanti. Tak, dia tak lagging pun. Dia tengah fikir. Dia tak lagging pun, dia tengah fikir. Ada ke tak buat quiz ni? Dia tengah fikir, tiba-tiba Kak Zahid nak tanya pop quiz. Tak apa. Fikir dulu. Ever you wanted to do, barang pop quiz ada, barangnya ada tak? Ada Kak. Dia ada supply dari banyak. Okay. So tak apa. Kalau Nik nak buat, rasa nak buat pop quiz, silakan. Tapi apa-apa pun. Tengok Kak dia dobong. Mulakan dia tengah topik. Tengah cari inspirasi. Connecting lagging Kita mulakan topik malam ni iaitu dehidrasi dan
kesannya. Silakan sayang. Kesannya. Wabarakatuh, mic check. Semua tak apa boleh dengar tak terlampau kuat mengaum ke apa. Dia kuat Just balik. feedback. Dia kena reduce sikit suara. Tak dengar langsung Bang Dukun. Oh. Macam ni. Macam ni boleh kan? Boleh. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so first and foremost Dukun kenalkan diri dululah. Alright, so nama sebenar ni bukan Dukun lah. Alright, ni nama timbang-timbangan yang geng-geng bomba ni kasih. Alright, so untuk 24 tahun ke belakang Dukun ni sebenarnya kerja sebagai paramedic. And then 6 bulan kebelakangan ni Dukun kena menjalani tugas dekat hospital sebagai assistant doctor. So kes yang Dukun tengok daripada bila kita ambil patient dekat ambulans dengan apabila dah sampai dengan hospital lain. Right, so Dukun ni is trained in pre-hospital medicine lah. Jadi bila duduk dekat hospital, kenalah belajar clinical dan emergency medicine. So, Dukun nampak something ada trend. One of the tugas Dukun is untuk tolong doktor mendiagnose, treatment dan tengoklah entah patient ni nak pergi warded ke, boleh discharge ke, macam itu. Pasal bilangan pesakit ni yang datang pergi emergency department ni memang banyak lah. Right? So, apa yang Dukun lihat kan, kadang-kadang gejala-gejala penyakit ni datang, simple saja. Dia punya intipati tu is dehydration. Why Dukun cakap why Dukun tertarik tentang dehydration ni is kerana kan benda tu is simple, akan tetapi efek dia tu sangat besar dan berganda-ganda. Kadang-kadang dah macam weird kan, bila pesakit tu datang, benda pertama yang kita Dukun buat is hydrate patient dulu. Sebelum kasih ubat, sebelum apa kan, hydrate patient. Lepas tu dah settle semua, 4 jam dah balik. So can you imagine kan, benda ni semua kita boleh buat dekat rumah, minum air aja. Okay. Oh, dia just pergi sebab hydration. Ya, Kebanyakan hydration je. Bila masuk, kebanyakan dia buat masuk air dulu. Habis pasal bila pesakit ni masuk, first and foremost Dukun akan buat blood test. Berdasarkan apa yang depa simptom depa. By the way, disclaimer, right? Dukun bukan doktor dan kita hanya berbual pasal perubatan dan simptomnya. Dia tak ada kena-mengena essential oil sebagai ubat. Kami di Wonder Droppers dan Enlightened Ones. Ya. Okay. Tak pernah claim essential oil ni boleh mengubat penyakit. Ini disclaimer. Tapi kalau ada perkataan-perkataan yang keluar tu, itu hanyalah dalam konteks yang berbeza. Disclaimer lah. Dukun sebagai paramedik lah. Yes, and then this is and then disclaimer juga, this is sharing kan, bukan untuk digunakan sebagai tujuan diagnostik ataupun apa-apa pun. This is just sharing. Okay, so dehydration. Alright, so selalunya patient-patient ni datang akan mengadu selalunya pening-pening, lemah-lemah. Alright, it's very undifferentiated. Undifferentiated tu maknanya macam bukan
bukan masalah ini dan bukan masalah itu. Alright, so dia macam samar-samar. Jadi selalunya kan bila kita lakukan blood test tu akan nampaklah kan bahawasanya patient ni dehydrated. Itu blood test. Nak senang kan, selalunya dukun akan suruh patient ni jela lidah macam ni. Kita boleh nampak dehydration status tu. So lidah kita ni dari jela lidah. Yes, boleh. So bila kita ni adequately dehydrated hydrated kan, air cukup, so lidah kita ni macam is moist. Dia tak kering. Yang itu tak boleh, kita tak boleh sembunyikan. And then ini selalunya berlaku pada orang-orang tua. First time itu macam hantu Cina lah pula dah. Sebelum ni Ben tak pernah tahu kata mulai lidah pun boleh tahu pasal kita cukup moist dari. Yes, itu kita boleh tengok. Kita boleh tengok dari lidah. Tak cukup air. Kalau budak-budak kalau bayi yang masih ada ubun-ubun, kalau mereka tu mengalami muntah ataupun cirit kan, right? So fontanel ni akan terturun, ubun-ubun dia akan melekuk, itu bahaya. Right? Kalau orang tua geriatrik, ni pesakit yang umur orang-orang 60 ke atas, kita cuba cubit kulit depa ni, right? Dia tak elastik macam kita semua. Depa akan nanti it will stay like this for a moment, baru so dah tak ada elasticity. Dia lambat turun. Dia bukan sebab lemak lah. Bukan. Kulit kita ni supposed to be elastic. Jadi macam tu healthy, bukan pasal lemak terlampau healthy Kak Mona tu kan, berlebihan sehingga kan healthy dia tu boleh kasih dekat orang. Boy lagi. Okay. Chill. Okay, let's keep this relax. Okay. Kita keep this light and cheery. So kalau nak tanya apa-apa, silakan. Right. Okay. Kenapa hydration ni penting Okay, nombor 1. Kita cakap pasal kidney kidney dan buah pinggang. Buah pinggang lah. Right. So buah pinggang kita ni perlu dia ni penapis kan. Jadi apa yang dia nak tapis tu is cairan. Macam itu. Selalunya kan, dukun boleh tahu dari blood test ni, kalau buah pinggang kita ada masalah, dia ada satu marker dia tu, creatinine dia tu akan tinggi sikit lah. Right. So kita perlu itu semua tak payah dukun explain, nanti pening pula. Kan, tetapi just remember this. Seharian dalam aktiviti seharian kita ni kan, badan kita ni mengeluarkan waste product tau. Waste product waste product tu ditapis kan melalui buah pinggang kita yang keluar melalui air kencing. Kalau kita dehydrated kan, waste product ni akan mengalir dalam darah, dia tak boleh keluar. Air tu is a driving force untuk fungsi buah pinggang. Salah satu punca yang kita malas nak minum air ni, of course lah, minum air mestilah pergi toilet kan. So it's inconvenience, memanglah menyusahkan. Memang yang terkencing-kencing. Nenek baik especially kalau dia travel, dia memang tak mau minum air. Sebab dia kata tak pergi toilet. Tapi lagi dehydrate kan pasal travel. Kan? So nak kena balance lah kan. So
Jadi itu akan jadi lifestyle. Jadi lama kelamaan akan jadi lifestyle. Nanti kita pun macam apa salah aku ni senang sangat kena penyakit. Senang sangat rasa pening-pening. Ada efek tau. Ada efek pada diri kita. Efek yang kecil-kecil tu seperti pening, lemah, lesu, kan? Dari kecil-kecil tu, kan? Kita bila tak jaga, nanti dia toing, terus kita ada masalah buah pinggang. Macam itulah. Maksudnya, kalau benda yang kecil-kecil tu is your body telling you that there is something wrong. Jadi jangan ignore. Something is wrong. Yes. Yeah. So cuba identify apa masalah dia tu sebelum dia jadi prevention. Badan kita ni lah. dia ada sistem dia. Nanti bila yang kecil-kecil tu dia bagi tahu, kita cari kita settle lah itu daripada kita nak kena settle benda besar. Macam tak itu. termasuk minum kopi lagi kan? Okey. Air ni ayak kopi tu bukan ayak. Tak, sebab ayak kopi tu dia akan buat kita diuretik kan? Dia lagi buang ayak dari badan. Correct. Caffeine dia tu diuretik. Caffeine, Coca-Cola. Dia akan buat kita kencing-kencing lah. Macam tu. Yes, betul. Prevent is better than cure. Betul. Setuju. Sebab kita dah kurang ayak, lepas tu minum kopi dia lagi kurang ayak. Betul. Yes. Kurang Dukun ayak, minum lagi banyak ayak. Kalau kopi tu bukan menambahkan ayak, you lagi dehydrated. Sat, nak buat iklan. Nak buat iklan, Sat. Kalau ni? kan yang living kan ada flavoring. Jadi kalau tak, setengah orang tu kata kan, macam orang Kedah kata, tak boleh nak minum, tak boleh nak telan, dia terlekat kat engkong kan. Jadi bukanlah EO flavoring. Betul. Contohnya Betul. Citrus Fresh. Jadi Dah jadi air lemon. Lemon boleh tak? Malaysia tak ada lemon, tak ada Citrus Fresh tapi ada lemon. Citrus ada Fresh tak ada. Allah. Itu rezeki. Jangan jadi macam masalah pasta tu nanti ya. Tak. Pasta tu pakai herb. Lemon tak apa. Abang Dukun, dia minum. Walaupun tak sedap, dia kata sedap. Tengok tu muka dia dah berubah. Bok. Dah sengit-sengit tu tak sedap. Pasal terlebih. Ni sebenarnya okey. Aduh lah. Apa rasa Citrus Fresh? Sister Fresh terlebih. Macam terlebih sangat ya. Ada lebih 2-3 titik. Jadi dia macam 4 titik. Itu air punya ke? Saya pergi tambah air kosong. Okay. Okay. Where Dalam kita kat mana buat tadi ya? odak, Lupa lah. Diuretik tak Abang Dukun? Ada diuretik. Dia masuk ke dalam darah bila tak cukup air. Dia tak boleh nak Correct. stop. Okay. And then lepas tu salah satu daripada efek dehydration ni, kita punya nadi kan, dia akan jadi cepat tau. Kita ni manusia ni kita ada resting heart rate. Resting heart rate lagi banyak kita physical activity kita, resting heart rate kita rendah. Okay. For your information, Dukun pasal selalu bikin cardio kan. Dukun punya resting heart rate below 60. Jadi dia bawah 60 tau. Jadi kalau buat check up, selalu doktor ingatkan ada heart attack. Mereka akan tetap buat ECG juga just to rule out. Okay, so kalau dehydration, kita punya resting heart rate tu mulai naik, kita tak perasan. So analogy macam mana Dukun nak, okay, analogy dia macam ini. You all ada kereta kan, taruh neutral, lepas tu tekan minyak, apa jadi kat kereta tu? Mesti satu hari rosak enjin dia. So tekan kereta tak jalan-jalan, ini mengaum. Yes, correct. Okay. Idling speed dia tu, kita tak perasan benda ni semua. Kan? Nanti mulailah rasa, alamak, migraine Ayah dia selalu migraine, dia kurang air, dia banyak minum kopi. Yes. Dah
Lah ni kan disebabkan panas, bayi dah start minum teh. Flower and fruit tea. Tengok ni. Banyak kan ni lagi bagus. Tak apa, dia macam flavouring. Dia still water. Dia ada flavour, infused. Baik. Menang. Nanti migraine Kenapa? sekali, Kenapa? Enlighten selalu akan menang kak. Enlighten selalu kau. Podak. Okay. Why kenapa benda ni important dan memang you all tak sangka-sangka. Pasal apa? Kan? Can you imagine this? Masalahnya is dehydration. And then kita pun tengok, ya lama pening sangat lah, tak boleh tahan. Kita pun pergi hospital. Ini senario dekat Singapore. Kita pun pergi emergency department. Emergency department, kan? Doktor hanya kasih intravenous fluid untuk hydrate. Lepas tu kasih Panadol. Lepas tu balik dan bil hospital tu beratus. Padahal kalau minum air pun sama efek dia. After 4 hours. Ya. Benda sama minum kan? Air banyak-banyak. Jangan minum air hangat. Lagi satu kadang setengah tu, dia pun kurang rehat. So the amount you are paying for the hospital bill, you boleh check in hotel yang rehat-rehat. Kan? Make sense kan? So this is thinking smart lah kan? Right? Okay. Lagi satu, itu pasal buah pinggang Lagi satu, pasal removing toxin ni. You all tahu kan, kita ni ada lymphatic system kan? Lymphatic system ni ada dekat sini kan? Dan ada dekat sini. Dekat bawah ketiak. Bawah ketiak dengan mana lagi satu? Dekat sini. Sini, kat area tengkok. Area tengkok. Area tengkok. Okay. You all imagine, right? Kalau buah pinggang tu dia tapis molekul yang ada saiz dia lah. Tapi lymphatic system ni dia tapis protein yang besar-besar. Alright? Kotoran yang besar-besar. Okay, analogi dia macam gini. Dia macam dekat jalan raya tu ada longkang kan. Semua kotoran tu kan bila hujan dia pergi longkang tu akan dia macam sewage system lah. So sistem longkang ni kan untuk fungsi dia perlukan air. So you all tahu kan apa jadi kalau lymphatic system sumbat. So you all akan nampak yang bengkak-bengkak. And then sel-sel yang mati semua tak ditapis, itu yang mula jadi the big C tu. Big C tahu kan? Ya. Boleh tak, maaf sayang, sekejap. Nick atau Baya boleh tak type tajuk kita dekat komen. Kak Mona nak pin sebab Bella nak share, boleh reshare balik kalau kita pin tajuk tu. Okay. But I need you guys to comment topik kita ni. Nick komen, tahu Nick tengah komen. Kita ada secretary. Silakan. Okay, minta maaf. Okay. So so if you all ada pertanyaan ke apa-apa, just shoot. Tapi jangan tanya pertanyaan cepu mas penyakit ni pakai EO apa, yang itu nak kena join. Jadi dia macam Abang Dukun. Dia yang pasal yang Abang Dukun kata yang lokage tu macam ala-ala longkang dekat KL ni kan selalu kecil-kecil kan. Yes. Jadi bila saya explain balik, Bayar tanya balik. Daun-daun tumai, ayat tak cukup, dia tersumbat lah. Bila ayat nak lari tak boleh. Jadi kotorannya ada dekat situ. Okay. Macam itu. Itu apa, lymphatic system kah? Lymphatic system. Ya. Okay, explain lagi about lymphatic system, minta maaf. Okay, lymphatic system ni kan, dia ibarat longkang sistem yang untuk buang protein molekul waste product yang molekul dia besar-besar. Dia tak boleh tapis. Okay, faham. Pakai right? So perlukan air juga untuk fungsi. Macam longkang. Longkang bila hujan, bila storm drain kan, then semua kotoran tu akan mengalir. So the keyword here is pengaliran.
Dia Ha, kena selalu lah. Kalau tidak dia akan terjam. Bila dia correct. jam tu baru jadi macam-macam Baru penyakit. sumbat. Assalamualaikum. Yes. Then yang sumbat ni yang kita tak suka. Badan kita ni setiap degupan jantung. Maksudnya kita boleh relate dengan peluh lah ya. Boleh relate dengan peluh. Betul, peluh. Yes, correct. Kan? Boleh relate dengan Maksudnya peluh. lagi banyak berpeluh. Lagi banyak berpeluh ketiak kita Maksudnya lagi bayar bagus. sihat lah. Yes, You keluar bagi correct. barang kat ni pun berpeluh curah-curah. Dia memang ada Ada idea. sebagai seorang enlightened one. Masuk ni tekan butang. Alright. Okay, pasal Dukun very surprised lah bila 6 bulan kan duduk dekat emergency department ni. So nampak lah kan simptom-simptom apa kan, apa doktor buat kan. Dukun bekerja ni is macam simptom yang ringan-ringan okey lah, dukun boleh settle. Tapi kalau yang complicated tak boleh, nak kena doktor juga yang settle lah. And then dehydration. Doktor akan suka taruh drip. Apa-apa cocok drip, hydrate, cocok drip, Yes. hydrate. Itu je. And then benda tu it won't cost kita, takkan dah sampai beratus-ratus. Minum banyak dekat rumah pun sama. So it's preventable. Okay. So itu lagi satu is since kita dalam keadaan pandemik ni kan, right? So immune system kita, macam mana immune system kita berfungsi as you all tahu, immune system kita cakap je lah sel darah putih lah sel darah putih ni pergerakan dia tak macam sel darah merah. Sel darah merah setiap degupan jantung kan, darah merah kita akan shoot sak. Jadi dia laju perjalanan dia. Kan, tetapi sel darah putih ni kan, dia macam boleh berjalan-jalan relax, tengok kiri, tengok kanan. Oh, tu macam apa tak, you are blur tengok kiri apa. Oh tak. Itu is Kak Mona bila jawab customer. Sebab tu kat Bandukun dia tak boleh enlighten one. Dia tak boleh. Enlighten one kita fast pace. Kak Mona masuk. Tak apa. Ni tak boleh. Dia neutral. Dia diam. Dia gelak. Dia apa kata apa aku gelak. Okay. So, right. Darah putih. So, imagine this. Kalau badan kita ni dimasukkan oleh antigen luar, kan, baik virus ataupun bakteria, kan, darah putih ni nak kena pi tempat tu, kan, and makan dia. Alright, kalau you all tengok YouTube pasal ni tak boleh share screen and tak macam Zoom So you all tengok YouTube, ada kan pergerakan sel darah putih kita. Dia akan pelan-pelan dia kena pergi ke tempat tu dan dia engulf antigen tu. Dia akan makan antigen tu. So kalau kita imagine this, kalau kita ni dehydrated kan, pergerakan dia tu akan slow. You all nak kena ingat badan kita ni ada peratus dia air, dan air tu ada dalam kompartmen dalam badan kita kan, dalam urat kita, dalam kita punya urat pembuluh darah kita, right? Dan kita punya sel, dalam sel tu ada air, luar sel tu pun ada air. Jadi sel darah putih ni dia bergerak in between the cells. Jadi kalau dehydrated kan, dia nampak antigen tu ada dekat situ, dia nak bergerak slow. By the time dia sampai, antigen tu dah replicate.
Antigen tu dah pergi tempat lain. Itu yang kadang-kadang kita senang sakit pasal immune system kita tu lambat bertindak. Oh. Faham. Dan ini semua kita boleh check pasal part of my kerja is interpret blood result lah. Blood result. So kita boleh tengok hydration status, kita punya sel darah merah banyak ke tidak, sel darah putih banyak ke tidak. Kalau sel darah putih spike maknanya ada infection lah. Kalau darah putih spike ada infection sebab dia ada infection. produce banyak. Dia produce banyak. Macam itu, tak semestinya ada demam. Pasal dan ikut like what I say just now, berapa cepat sistem imun kita tu bertindak. You can imagine kalau orang tua kan, orang yang ada kencing manis kan, orang yang menggunakan steroid jangka panjang, right, immunosuppressive drug, dia pun senang sakit. Nanti jumpa lah. Hari ni jumpa, minggu depan jumpa patient yang sama. Macam tu. Any question at this point? Sesiapa yang nak tanya, silakan. Siapa yang tengah yang ini boleh tanya medical. Boleh tanya. Hari ni special. Medical lah. Jadi maksud sayang, sel darah putih ni kalau kita mula rasa badan tak sihat, pentingnya minum air ni supaya sel darah putih kita ni sampai ke kawasan yang dia perlu untuk dia nak buat kerja dia. Kita nak faham lah. Pasal dia, macam saya cakap, sel darah merah ni, pasal jantung pump dia bergerak laju. Sel darah merah kerja dia lain. Darah putih ni dekat kawasan limpatik, betul? Darah putih ni, dia dekat sel ada, dekat dalam kita punya pembuluh darah ada. Oh, merata lah. Tapi merata dia ada. Bergerak tu dia slow saja. Apa dia? Ikut darah putih dihasilkan di spleen kan? Darah putih dihasilkan alamak, ini soalan cepu mas ni time gini lah dia blank. Nanti apa dia check. Spleen. Spleen kebanyakan. Tidak mengetahui segalanya. Itu mana doktor. Tadi kadang-kadang spleen salah satu je is storage untuk bahan mentah untuk buat darah tu, iron. Sebab selalunya orang tak begitu macam spleen darah tu putih, orang tak ambil berat. Bone marrow. Oh, bone marrow. Sebab itu orang yang cancer. Sum-sum. Sum-sum. Tu bone marrow. Spleen tu limpa. Okey. Limpa, yes. Cakap limpa tapi lagi sebab tak banyak orang ambil berat pasal spleen. Yes. Tak banyak orang ambil berat pasal spleen dan spleen dan liver. Spleen, liver, kidney selalulah pasal kita dengar orang kecil manis semua. Dialisis semua. Macam tu lah. Anything? Kepada yang join live kami ni, kalau ada sebarang persoalan, boleh type lah tanya. Okey, Kak Suhaili tanya, kalau hemoglobin kurang daripada normal, kesan dari dehidrasi ke? Hemoglobin is constituency sel darah merah. Right? So, hemoglobin kalau kurang, kan, ada beberapa sebab. Okey, kalau kita tengok bila kita check darah tu, pasal sebab apa? Kalau perempuan, carry on. Bila kita menstrual pun dia kurang juga. Betul tak Abang Dukun? Correct. Tu Abang Dukun kita tengok kepada timing kita ambil darah tu bila. Okey, sama Abang Dukun. Bayar ni betul. kau potong. Tak apa, it's okay. This is supposed to be interactive lah. So you'll get the idea. Betul. I agree. No. Jadi okey, persoalan
Diorang bergaduh ni bayar. Kalau hemoglobin kurang daripada normal, kesan dari dehidrasi ke? Your answer is not necessarily dehidrasi. Not necessary. Ada beberapa sebab lah. Ada beberapa sebab. Nombor satu, kenapa kita anemic? Kenapa kita anemic? Boleh jadi kerana kalau wanita menstruation period, kan? Kalau penyakit lain, kan? Boleh jadi badan kita yang nak produce hemoglobin tu ada masalah. Seperti hemofilia dan thalassemia. Pernah dengar kan? Thalassemia? Ada. Ada pernah ada dekat grup tu ada discussion tu. Dekat Malaysia kalau nak, tak silap kalau kita nak kahwin kena check thalassemia kan? Kenapa Kat mana dulu kahwin pun tak check pun? adalah blood test, kena buat blood test. Sekarang dah ada sebab kita nak tahu anak kita nanti, anak kita carrier ataupun tak nanti. Ataupun pasal thalassemia ada minor dengan major. Kak 7 dia 6. Kak terawal sikit. Ini semua kerajaan ada. 7 tahun ke atas ini kita semua ambil. Okay. Kumpul modal tu. Ini semua is probably kerajaan nak kumpul data. Nak kumpul data. Mereka nak kumpul data. Sama jugalah macam dekat Singapura kan. Dia diabetes screening, diorang ada data. Kolesterol akan dikaitkan dengan diabetes. Nak dengar cerita pasal kolesterol? Ini orangnya. Menarik. Next sama dukun. Next. Kita hari ni hydration. Next kita ke kolesterol pula. Saya nampak tak permainan bayar? Dia dah lock in. Next sama dukun. Saya member Enlighten, okay? Okay, so kalau hemoglobin tu rendah, ada beberapa sebab lah. Masalah boleh jadi genetik pasal badan kita yang tak nak bikin, ataupun bila badan kita bikin dia senang pecah. Macam itu. Right? And then lagi satu bab bab dehydration ni itu tadi kita dah cakap pasal immune system. Okay, sekarang sentuh pula pasal penggunaan minyak pati dan dehydration. Kita side track. Ini bukan medical lah. So ada kadang-kadang dalam grup tu, I pakai ni doesn't work, I pakai itu doesn't work. Alright. So sekarang dukun nak settle skepticism ni semua. So tak ada bagi dukun aromaterapi ataupun essential oil ni adalah satu cabang perubatan. Itu saja. Kalau you all nak quick fix kan, dia tak ada dalam perubatan. Pasal you all kalau datang hospital kan, bagi simptom-simptom yang remeh-temeh ni kan, standardnya 4 jam hingga 6 jam. So you all akan rasa Western medicine ni, it works. Pasal apa? You all boleh rest. Pasal apa? Pesakit duduk dalam cubicle kan, anak-anak duduk luar, suami duduk luar, jangan kacau, nurse datang, tak ada gangguan. Nak minum Milo, nurse bikinkan. Nak makan biskut, nurse bikin, nurse ambil. Kenapa Milo dengan biskut? Itu standard lah dekat Singapura. Dukun kadang-kadang kena buat Milo dan serve biskut. Right? Is part of my job lah. Right? So, sementara treatment tu dijalankan, so remember, nak sakit cepat. Pasal apa? You all dah ignore small signs tu. Jadi nak baik dia lambat, makan masa. Jangan
dia tak ada magic dalam perubatan. Tak ada makan, tada, baik. No. Right? Sama juga macam penggunaan alternative essential oil. You all akan apply ataupun you all hidu. So, dia akan pergi ke reseptor. Reseptor tu akan trigger atau release substance, hormon ataupun messenger. Akan tetapi dia sendat dekat tempat tu je. How come? Dia tak ada transport nak pergi ke effector dia. How come? And then you all tanya, it doesn't work for me. Tak cukup air. Tak cukup air. Pasti setengah orang, it's true. In my experience, I have a member, Mona, kenapa air ni? Tapi bila disciple tanya, oh tapi tak suka minum air, tak sedap. Macam itu macam mana? Minyak ni memang masuk dalam darah kita ni. Badan kita, as we know, 80% is water. Kalau air tak cukup dalam badan, macam mana minyak tu nak sampai ke tempat yang sepatutnya? Satu dan pakcik bayar, dia kata dia tak boleh minum air yang kosong. Terlekat kat engkung. Jadi macam Bayang cakap tadi lah, kita bubur lah EO flavoring, satu titik pun dah cukup. Jangan macam saya tadi, dia macam terlebih. Maksudnya dia tak sedap, dia ulang lagi yang tu. Okay, so okay, perlu diingatkan dukun, sharing dukun ni is dalam konteks kita sebagai manusia dewasa yang tak ada masalah underlying problem tak ada kesihatan kalau yang fluid retention tu dah terlambat lah, doktor kadang-kadang kasih order minum satu like 50 ml air je, itu dah teruk lah. Yang ada kidney issue macam mak kita, macam mak saya sendiri tu tak boleh lah nak suruh dia minum air banyak-banyak, dia nanti water retention banyak. Yes. Pasal dia punya kidney is not working at the working capacity optimal level. Betul. Jadi dukun cakap ni banyakkan minum air in reference to kita orang-orang yang sihat ni. Kita nak prevent sebelum jadinya benda yang major issue. Yes. Kita punya banyak sistem yang dalam badan kita. Alright. Ni jangan cakap pasal penyakit. Normal day to day function perlukan air. Okay. Sistem penghadaman. You all cuba imagine you all makan benda tu kering sangat and then terus ada yang komplain, constipation, nak buang air besar susah. Alright. And then benda ni berlanjutan daripada tahun ke tahun. Right? So constipated. Nanti mulailah ada masalah hemorrhoid. Apa nama dia tu? Hemorrhoid apa? Hemorrhoid. Hemorrhoid dalam bahasa Melayu pun tak tahu. Apa benda tu? Astaghfirullahalazim. Hilang lah pula. Tak yang buang air besar berdarah. Oh, buasir. Buasir. Buang air buasir. Susah nak okay. You all cuba imagine kotoran tu ada dalam badan tu for extended period of time. Kan jadi kotoran, toksin. Okay, apabila najis tu ada dalam kita punya rectum, remember rectum kita tu ada absorption property pasal ada ubat kita boleh kasih melalui rectum, dia ada absorption. So kalau najis tu ada dekat dalam rectum, semua toksin dia akan sedut balik. And then kadang-kadang kita heran pasal aku ada masalah the big C on dekat kita punya usus, pendarahan usus. Macam itu. Pasal perlukan air. Usus kita akan secrete digestive juice. Kena buat daripada air.
ayak yang simple masuk dalam badan kita akan pecah. Dia akan jadi ayak liuk. Digestive juice akan jadi Ayak liuk. macam akan jadi bile. Macam itu. So simple, it's just a simple thing. Hydration ni very penting. How so far? Feedback? Okay. Ada apa-apa lagi yang nak tahu? Ada apa-apa lagi soalan? Harap jawapan dukun ni menjawab persoalan Kak Suhaili. Okey. Nick atau Bayah ada soalan? Ni ada satu sebab basically kalau melibatkan kalau contoh sebab benda yang paling common untuk new parents biasanya budak kecil ada isu dengan diorang punya membuang. Maksudnya dari segi tu pun maksudnya budak tak cukup air ke ataupun ada faktor susu ke macam mana? Okay. So kalau cirit, right? Kita nak kena tengok umur baby tu ataupun ini kita cakap dari segi medical ni klasifikasi pediatrik maknanya pediatrik ni is umur 16 tahun ke bawah. Right? Jadi kalau satu hari dinamakan baby lah, neonate jadi atas satu hari consider pediatrik right. So kalau dia membuang kalau cirit-berit dan muntah kan ada masalah, right? Like what I say just now, dehydration, nak tengok kadar dehydration tu tengok pada fontanel dia kan, tengok pada lidah dia dan tengok pada energy. Kalau kita dehydrated kan kita akan lemah badan. Okay. So kalau dia susah, tadi soalan is susah nak buang air besar kan? Betul. Okay. Kalau susah nak buang air besar maknanya selalunya dia dehydrated. Pasal apa? Kan? Budak-budak. Okay, kita punya ini budak-budak dengan orang tua sama Kita punya saraf, kita punya signal untuk haus dan lapar kan dia melalui satu jalur, satu wire. Itu sebab you all tengok kalau yang nak kurangkan berat badan tu depa tekan ayak macam tu, minum ayak. Macam tu makan banyak tu sebenarnya confuse. Tapi pasal Kak Mona dia minum yang banyak tapi dia still the same. Pasal dia so dia balance. Dia bukan kata tak cukup air, dia tak confuse sebenarnya. Dia makan dan dia minum dengan banyaknya. Okay. Kalau budak tu baby kan, selalunya kita ni as a parent selalunya kalau nangis baby nangis buat dia susu. So baby tak tahu kan kalau dia lapar ataupun dia haus. Jadi efek dia is nangis. Itu yang baby lah, dia belum tahulah kan. Kalau toddler kanak-kanak yang boleh buang, meaning tetap juga kurang ayak lah. Kurang ayak, selalunya is kurang ayak. So it's just kita it's just kita as a parent selalunya alamak ni baby aku nangis. Sebagai seorang yang belum ada anak, kebanyakan parents selalu bagi anak-anak mereka yang toddler ke semua ni minum semua ayak yang dibancur. Betul lah itu ni. vitagen ke apa ke, ayak kosong ni kurang nampak budak-budak ni minum. Kadang-kadang dia Is it possible one of the reason why? Yes. Pasal bila mereka haus kan, kita kasih susu. You imagine susu kan, especially formula. Dia powder kan.
Lepas tu, alamak, takut anak ni, kesian lah baby ni lapar. Mulailah jadi kasih pekat. Okay, kasih pekat. So, baby tu badan dia perlu ayak. Dia kandungan ayak bagi pediatrik ni lebih tinggi ratio dia daripada orang dewasa. Yes, they need more. So kadang-kadang bila nangis tu try plain water dulu. Alright. Kalau yang dah peringkat dewasa. Apa dia? Pertanyaan, Ustaz. Payah pernah baca lah. Macam budak yang baru beranak lah semua tu kan dia tak boleh minum air kosong lagi kan. Dia just breastfeed kan. Susu ibu. Yang tu betul lah. Maksudnya dalam 1 year and below. But bukan 6 months ke bayar? Jangan kasih. Mana ada 6 months kan? 6 months memang tak boleh minum air kosong langsung. It's clinically kan, bukannya tak boleh, bukan contraindicated. Kan? Kasih sikit dia sama juga konsistensi kucing. Konstituensi breast milk tu kan sama dengan ayak. Macam itu je. Logically betul. Jadi yang orang teori yang kata sebab baby meninggal sebab ayak kosong tu tak pernah. Macam mana you all kasih okay. So selalunya ayak kosong tu is because baby tu kan, it's either dia tak ada nutrition. Kasih ayak. So remember, nutrition tu datang daripada breast milk. So samalah orang dewasa pun cuba you all tak makan tapi minum ayak saja, you all akan dalam air putih kan tak ada protein. So lama kelamaan you all akan muscle waste. Tak ada electrolyte. Nanti kan what electrolyte does to your body is degupan jantung perlukan electrolyte. So sistem ni akan fail. Maknanya balance antara ayak dengan nutrition tu tak ada. Macam tu. Kira memang teori yang kata tak boleh minum langsung tu memang maknanya betul sangat lah. bukan tak boleh minum langsung. Balance lah. Nak kena balance. It's all about balance. Boleh minum ayak, hang bagi ayak saja. Itulah je punya. Budak tu kalau dah besar. Nutrisi daripada milk kan. Tapi duk bagi minum ayak, mana tak mati. Itu logik lah kan. Ayak kucing boleh lah, ayak kosong. Sama. Ni one thing, satu benda yang kita orang sebab masa lepas mas bersalin tu dekat hospital, advice daripada nurse dekat hospital lah. Reason sebab apa diorang tak galakkan macam terus bagi air kosong tu supaya anak tu tahu nak menelan. Maksudnya sebab baby diorang belum ada naluri untuk nak nak telan air tu. Swallowing. That's why dia nak kita fully 6 months tu untuk ajar dia, develop skill dia untuk minum tu supaya menelan. perlu ke bawah. So tak nak dia menelan. Lah. Sebab kalau kita bagi air, kita akan bagi air guna syringe tu. So risiko kat situ lah sebenarnya. Isu dia kat situ. Bukan sebab air tu. Correct. Air dia is the risiko of budak-budak tu tercuk. Cuk. And then ini semua is daripada tok nenek moyang kita. Kalau kita kasih minum baby kan, kita akan kan normally macam gini, baby tu akan baring. Alright. Okay, so
Apa pasal pula kita tak kasih baby tu macam ni? So reduce the amount of choking. The risk of choking. Jangan bagi dia macam tidur terus. Bagi dia slanted sikit macam tu. Macam inilah. So ini Sebab semua macam- is skill. Yang saya baca tu kononnya sebab bagi anak dia ni minum air kosong jadi anak dia tu sakit pada meninggal. Pasal selalunya dalam cerita-cerita macam itu, informasi-informasi yang penting kita tak dapat. Ditinggalkan. Selalunya kalau dekat Facebook, kan? Ditinggalkan. Apa? Jadi kita tak boleh nak kata clear cut. Dan Yes. Betul. Itu conclusion is sebab tu. Pasal kita Okey, tak dapat kita sambung double balik. picture. Okey. Okey, kita sambung balik. Okey. So For Bayar dehydration. nanti bila dah ada anak, Bayar boleh bagi minum air. Okey. Lagi satu. Kalau untuk budak-budak kan memang dukun memang tak macam ni memang setujulah, memang susah nak suruh depa minum air putih. Just remember kalau ada budak-budak yang suka minum air putih tu, itu gift lah. Alhamdulillah. Just remember, sumber air tu tak perlu datang daripada air. Betul. Right? Remember kita ada buah-buahan. Tembikai. Yes, tembikai semua Banyak is high. So kalau yang susah nak membuang tu kan, you try something that air and fiber. Tembikai okey. Tapi by perasan apa budak-budak dia pun susah nak makan sayur. Lepas tu Pasal sayur tak sedap. Lepas tu mak pun tak apalah, depa ni tak suka makan sayur. Blender lah, campur ke potong. Dia think Sebab itu benda tu jadi kat cousin Bai dia anak saudara Bai ya. Sampai ketua tak makan sayur. Siap, tolak ke? Alah. Ada juga orang yang dah tua bangka ni kan tak suka makan sayur. Like what the hell? Maggi boh tauge pun boleh trigger jadi marah. Apa benda ni? Okay. So Hidup sayur. Kalau yang dia macam ni, yang tak jadi, yang dia memilih tu macam Maya cakap lah pasal mak lah kita kata, tak makan sayur, mak dia perasing ke apa, jadi tak dia pun masak, kita tak payah masak sayur. Kalau dia dapat mak jenis macam mak Kak Mona tak makan saman, tak makan perisi lah. Dia masak je. Ada cara lain lah. Dia akan makan. Cara lain macam buat blender. Kita kena presentation dia. Kadang-kadang kita blender, so out of sight, out of mind. Depa tak nampak yang makanan tu ada sayur. Lepas tu presentation. Memang mak-mak kita ataupun bapak-bapak kita selalu, sayur. Is blend. Is like, sayur. Yang ada tu will take their time untuk presentation tu. Dia buat muka kartun lah apa. Jadi budak-budak ni tengok, kelakar mari sini aku makan. Jepun buat kan? Yes. Makanan buat bento. muka-muka. So Nanti try bayar macam-macam buat, style Kak ada. Mona takkan buat. Aku buat kerja di muka lain. Blender je nak makan. Tak nak Kill. Rukun minum kill. Sekarang dah jarang minum kill pasal rutin tu dah berubah kan 6 bulan kan. Kill mana sedap kill tu, ya Allah. Betul tak sedap. Blender. So apa berdukun buat is taruh ningsia. And then taruh buah-buahan. Slick shake memang macam makan pasir. Dulu, mak bayar suruh minum apa? Wheat glass body grass disebabkan tak sedap. Saya rasa tak sedap wheat glass body grass powder tu. Oh, wheat grass. Jadi bayar bubuh apple juice. So all those are healthier version, healthier option. So just remember lah, kesihatan ni
The point is you have to get creative lah. As long as Yes. ambillah sayur tu untuk membantu macam masalah susah lawas. Tapi main thing is air tu penting. Betul. Kena ada sumber air. Sumber air mesti ada. Sayur-sayuran Bukan banyak air, daripada banyak mineral. kopi, bukan daripada teh. Teh pun dia radiasi juga tau. Kak, Bukan tapi daripada kalau flower coke. dengan fruit tea, okey. Dia Dah ni jangan tak boleh black tea. cakap teh. Tambah standard dengan- orang suka pakai 3 in Teh 1. Semua tu tak boleh lah. Teh boh. Teh boh tak Oh, boleh. Teh boh. teh boh. Teh lipton je. Sama juga konsepnya kalau the more natural kan benda tu is better lah. Kalau yang teh tarik yang tarik macam gini, tarik macam gini kan, memanglah tak bagus. Our body, enzim dalam badan kita ni sebenarnya is designed untuk proses makanan yang less proses, makanan yang less proses ataupun yang natural. Tapi sekarang kan enzim kita nak kena proses makanan yang goreng lah, yang ada chemical ini lah, yang ada chemical itulah. So that is lepas tu kenapa nak kita proses McD pula. benda-benda nak proses fried. Nugget. Aduh. Nak proses BTS. Set nugget. Ya. Ya. Yang tu yang sedap. Sedap sangat ke ni? Yang orang queue tu. Bayar tak beli. Rugi kau dia nugget je. Ni beli sampai Itu 2. je. Mas beli 2 set. Mas beli 2 set. Cakap tanya kat Mas sedap ke ni? Tak tahulah Dah, aku. Tak BTS boleh tu komen. apa? Sebab dia BTS, ada apa belah. benda? Bantan Boys. Ha? Bantan Boys. Betul tak? Apa? Apa Bantan boys? Boys kan? Tu apa Betul benda? ya? Korea Tak Korea tahu. Penyanyi punya- Korea. K-pop Tak K-pop tahu. star. Oh, tak tahu. Okay, so no wonder Alah, kita kak macam ni banyak aku sikit lagi daripada kak. Dia K-pop star, patutlah K-pop yang star. queue padahal nugget je rasa tetap rasa nugget. Nugget. Nugget Dia McDonald's. Oh, Kak, yang Korea paling group best apa Korea tau? group. Korea group. Okay. Tengok Bella. Bella tu. Tahu dia pun pergi batok beli BTS. Okey, tak apa. Kak Mona takkan beratok. Siapa yang tak nak beratok boleh join Kak Mona. Kita order nugget besar. Sebab Ya, sebab faham. by perasan lah kebanyakan ni mak bapak suka bagi macam nak senang. Bagi fries, bagi sausage, bagi Yes. macam goreng-goreng yang nugget, semua-semua tu kan. Dia cepat. But it's not healthy. Tapi quality dia lah. Sama juga Bukan macam tak, dia macam ni. Bukan tak boleh bagi, tapi kena ada balance lah. Takkan Moderation. tak Lagi boleh pula. satu kan, Moderate by lah. perasan apa tau? Orang suka guna MSG. MSG pun tak bagus kan? Oh no, yes. I don't like MSG. Nanti kan I tekak kering, mata macam nak bengkak, esok demam. MSG tu nama penuh dia monosodium glutamate. Ajinomoto. Yes, Akak, Ajinomoto. jangan Uncle Roger marah dengan akak cakap. Uncle Roger parah. Don't play with Uncle Roger. Yang buat apa nasi goreng tu kan? Flight light. Sakit kepala kalau over MSG, betul. Yes. Sebab kalau kita makan terlampau banyak MSG pun kita jadi macam dahaga kalau kau perasan. Memang confirm. Kak Mona kalau makan makanan luar, tekak rasa kering, Kak Mona tahu dia pun letak banyak MSG. Ada satu kedai ni dia jual grilled chicken, ada nasi, ada pasta. Kak Mona dengan abang dukun dah tak makan 5-6 tahun dah sejak demam teruk lepas makan. Sebab tambah-tambah kedai tom yum kan, mereka kan suka beli apa MSG ni pakai kilo. Ui, pakai kilo. Tambah Bukan kau dia pakai kecil. Belah utara tu, mereka main pakai kilo tau. Betul. Boleh tak kita cakap kat dia tak mau buah MSG? Kau boleh tanya lah. Boleh. Nanti Hati depa dia cakap kurang hang pergi masak sedap. sendiri. Macam scary lah.
Dia pun ambil Pakai satu tea cap-cap. dapat 5 kilo. Orang kalau mai rumah Kak Mona memang tak boleh jumpa MNC. Tak lah. Yes. Betul. Sakit kepala is because nombor satu kan is pasal dia Dehydrasi. ada sifat mengeringkan. Jadi fluid tu ada shift. Bila fluid shift, electrolyte pun shift. So itu yang datang. Sebab tu kita dahaga. Yes. Bila berkun duduk dekat hospital ni lah, tengoklah. Gini aja, 2 botol hydration masuk dalam urat, tunggu 4 jam, balik. Lepas tu bil berapa? Bil dekat sini A&E, bil dia 200 lebih, 240, 250 kan. Tak Sedangkan campur. beli banyak botol mineral, beli Evian pun tak apa. Tak sama 200 lebih. Beli Evian. Beli ayam pun buat apa tu Kak? Buat garam. Garam oral apa? Oral hydration. Minum. Hydration dengan electrolyte tak sama. Just remember, kalau kita ni kekurangan air, ada juga chances that electrolyte pun akan di-range. Kita punya sodium, betul, garam dalam badan kita ni 0.9% sodium. Kita punya potassium. Itu semua penting. Itu yang nanti lemah-lemah. So mana nak dapat mineral-mineral ni semua? Sayur-sayuran. Ya. So you see the balance. Ataupun anda boleh mudah. Insya. Tempat Daripada dekat nak sebelah rendah cari botolnya. sayur kan. Siapa yang malas kan? Siapa malas daripada rendah nak cari sayur kan. Kan jadi tuang minum, tak ada orang nak marah, cukup mineral dia. Jemput. Macam. Okay, so Saya malas ni hyper. hyper lah pula lah. Dia Pasal kesihatan ni dia perlukan investment lah kan, dari segi effort, Betul. dari segi waktu. Last kali baru duit kita keluar. So dekat mana tu kita nak invest? Ada kita tengok kita nak invest duit bayar perubatan ataupun kita invest duit tu untuk prevention. Maksudnya pilih benda lebih berkualiti, lifestyle yang better. Pasal kadang orang selalu cakap contohlah yang living ni premium lah, mahal lah ni. Even sayur, kita nak beli sayur organik pun memang harga dia premium. Jadi kalau tapi sayur yang tak organik tapi tak semahal 20 tahun dulu masa bayi mula-mula start. Masa mula-mula start tu organik tu memang mahal dan choice pun tak banyak. Lah ni awareness lah. Jadi sekarang more awareness, jadi more demand, harga dia kurang. Tapi Kak Mona cakap daripada persepsi orang yang dah biasa makan sayur biasa je, macam Kak Mona, macam Bayah dah memang biasa sayur organik. Bagi Bayah tengok sekarang murah. Bagi kami yang baru nak ubah lifestyle, kami rasa mahal. Tapi 20 tahun kemudian macam mana? Pasal apa kalau kita makan macam Kak Mona suka makan sayur. Sayur banyak pesticide. Pesticide ni banyak yang boleh menyebabkan the big C. Jadi kalau pesticide. Pesticide selalunya dia punya active ingredient organofosfate organofosfate masuk dalam badan memang yang bayar family mak boleh start organik ni sebab apa, dia kira sedara lah. Dia ada benda tu. Lepas tu dia makan semua organik. Dia ada lymphoma ke? Lymphoma. Bila dia ada tu, dia makan. Lepas tu masa tu doktor semua cakap dia memang tak tanggungjawab lah sebab dia tak buat apa semua macam kemo apa semua, dia tukar lifestyle, totally tukar. Semua organik. Lepas tu after berapa lama, dia memang tak ada langsung sampai long. Recover. Lepas tu, tapi memang dia totally tukar semua. Baju pakai cotton, lepas tu semua makanan organik, gula tak ada langsung.
Dengar tu sayang, bukan bubur teh tambah 1 sudu gula. Tak apa kak. Dia orang hospital. Satu tak apa. Sayang buat TO lah. 5 sudu gula. Terus demam. Aku cakap, kita fikir kita nak invest effort, time ataupun duit kita. Bagi kalau kata daripada segi contoh kat perspektif, kalau orang tanya kat mana sayuran lah, kalau boleh kita ubah perlahan-lahan ikut kemampuan. Bukanlah marilah beli organik. Kalau kau tak mampu, kau paksa diri beli organik, kau mati sebab stres. Betul. Itu lagi satu masalah. Tak boleh. Tapi kalau dah berkemampuan, prioritikan apa yang kita makan daily tu, apa produk kita guna daily tu, lebih baik kita invest dengan yang better quality, sebab kita tak mau 10-15 tahun kemudian kita ada macam-macam penyakit. Sebab orang tak fikir apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita makan, apa semua akan effect in the future. Orang kata, tak ada apa lah ni, tak ada apa. Macam kalau kita macam tak makan apa semua, okey, tak ada apa. Masa time tu keluar masuk hospital, bayar bil hospital. Setengah orang akan cakap insurans ada. Ya, kalau anda mampu bayar premium insurans, sekalipun insurans ada pun, hampa sanggup ke nak hadap duduk dalam hospital tiap-tiap hari? Tak stres. Betul? And cari and there is a fine line between healing, perubatan dengan creating customer. Itu boleh seimbang offline. Okay. So, ada apa-apa soalan ke lagi daripada yang join kami? Ada apa soalan Cik Nik? Cikgu Nik? Cikgu Nik ada apa-apa soalan? Tak ada. Sudah Cikgu Nik asyik duduk minyak kak. Raven. Itu dukun punya favourite. Bayar pun punya favourite bang dukun. Bayar sentiasa ada spare, takut tak ada, takut out of stock. Sebab dia memang suka Raven. Pasal abang dukun lah. Spare untuk dia. Banyak suka Raven. Kak mana suka RC. So, ada apa-apa perkongsian lagi ke pasal dah pukul 10.52? Dah sejam setengah macam tu kan? Sejam lebih. Dah hampir sejam setengah. I hope I hope apa yang dukun share ni is useful lah. If you all nak dengar apa-apa topik-topik lagi, just cakap and then maybe we can do another live. Topik lain lagi boleh tanya. Boleh. Bayar ada topik. Bayar ada topik. Oxidative stress. Apa dia? Oxidative stress pun menarik. Tu. Sebab tak ramai orang tahu apa itu oxidative stress. Kita buat topik oxidative stress. Cikgu malam ni ada pop quiz ke? Tak ada. Sebab cikgu tak pun ada. Banyak benda yang cikgu catat. Sebab cikgu tak tahu. Cikgu tak tahu. Comel lah cikgu ni. Bagus. Cantik tu bagus. Kat Malaysia sekolah buka ke tutup? Tutup. Dia pun cuti sekolah ni kan? Semua online. Tapi belajar online ni sayang dekat Singapura pun online apa? Tak. Kan? I realise belajar online ni tak is not as easy. Dia susah juga. Betul. Pasal susah banyak untuk cikgu easy lah. Nanti dah macam susah banyak untuk cikgu, tapi budak-budak enjoy. Budak-budak cukup enjoy online class. Dia enjoy sampai siapa boleh curi tulang apa semua. Betul. Kawan baik cukup stres. Tak pasal nanti. Okay, ni Pika Yusof terima kasih for the knowledge. Lepas tu thank you. Thanks brothers and sisters. Thanks frontliner. Terima kasih. Bagi yang tak tahu, Pak Dukun is a Singaporean tapi dia claim dia Malaysian who is a frontliner in Singapore. Dia claim dia orang Kedah. Sebab tu ayat dia kadang-kadang tergeliat. Banyak patient dah kena tipu tergeliat, Kak, lidah dia tergeliat. Lidah tergeliat. Patient selalu kena tipu. Kalau dia jumpa patient lain, saya orang Malaysia, orang Kedah. Kedah. Briefly patient tu kena goreng. Tapi satu hari nanti Allah tu adil.
Thank you sama-sama Kak Suhaili. Allah Tuhan dia akan sekali satu hari tu dia dapat passion yang memang orang Kedah. Aku dia tak. Tak, dulu dah kena. Dah pernah kena. Saya pernah kena yang Melaka kan. Melaka. Masa tu dia cakap dia orang Melaka. What happened lah? Tak, I cakap I orang Melaka. Sekarang dia tengok IC, dia betul orang Melaka. Nasib baik. Nasib baik dukun cepat kan. Oh tinggal mana? Oh tinggal dukun taruh je nama tempat paintball field tu kan dekat Bukit Katil. Pakcik tu ada attack. Tu yang dia habaq dia orang Kedah sebab dia memang datang alamat kau kan. Kalau orang tanya kan. Dia tahu dia cakap kampung dia bawa buntak. Dia terlebih geram. Melampau-lampau daripada Baldi dia panggil Baldi. Padahal kita panggil timba lah. Anyway, terima kasih buat Pak Dukun ataupun nama sebenarnya Hasnon, Cik Hasnon, Cik Wah. Terima kasih Nick, terima kasih Baya for the time. Kepada yang lain-lain, semoga perkongsian malam ni memberi manfaat. Kami yang tiga ni cuma orang kata sideline saja. Mostly kami pun masih nak belajar dengan Pak Dukun. Thank you, terima kasih di atas perkongsian. Jadi kalau ada apa-apa topik lagi nak kami berkongsi dan insyaAllah Wonder Droppers akan start balik buat live lebih kerap setelah kami bercuti agak lama. Yeah. Tak, kita bukan Hari kita Raya. menghormati Cuti buat Hari Raya. surat Hari Raya. Yes. Apa tu Hari Raya? Jadi lepas Hari Raya. apa? Abang Dukun tanya apa itu Hari Raya. Apa itu Hari Raya? Member sedih tak boleh balik. Kami pun sedih juga. Kami tak boleh balik kampung. Kami kena raya kat Kuala Lumpur. Tapi Ampo dapat balik sebelum tu. Tak balik. Tu lepasan. Jadi terima kasih semua. Kalau dah tak ada apa-apa pertanyaan, saya nak akhiri live kami pada malam ni dengan ucapan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama dan kita Sama-sama. jumpa lagi. Kami akan update lah. Saya pun akan update kalau yang mana rajin tengok IG story lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam. Bye. Abang Bye. Dukun tak boleh balik ke dia. Bukan ke dia. Dah boring dah duduk sini. Hari-hari dia tengok